tanazulnya Nabi, tanazul, mengalahnya Nabi. Tadi ini tenangnya ya, ini mengalahnya Nabi. Yang paling banyak cerita tentang Nabi ini dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kan kita macam hairan kan, macam patutnya ada memori ya, dia kan dia pecahkan pinggan, patutnya dia rasa macam ni, tapi dia cerita sebab Nabi tenang, Nabi steady Habib itu. Yang bercerita pun Siti Aisyah sendiri. Apa agaknya tujuan Siti Aisyah cerita benda semua ini? Kalau bukan untuk menjadikan, bukan bermaksud dia nak mengaibkan dirinya, karena sikap dia dengan Nabi ini dan apa sikap Nabi kepada Siti Aisyah adalah sumber wahyu, sumber akhlak yang perlu diteladani oleh keluarga orang-orang beriman kepada Rasulullah. Coba kalau Siti Aisyah tak cerita, mana kita boleh tahu caranya berhadapan dengan masalah-masalah kekeluargaan. Kita berterima kasih kepada Allah, semoga mengangkat darjat Siti Aisyah, karena beliau dengan menceritakan apa yang berlaku dengan baginda Rasulullah, kita banyak belajar dalam kehidupan rumah tangga. Betul. Permasalahan antara Nabi dengan Siti Aisyah dalam satu masalah, tak ada kesepakatan. Yani masalah ini tak ada ujung pangkalnya. Tak jumpa jalan titik temu. Kata Nabi, okey, kalau begitu jom kita cari orang tengah. Subhanallah, ini Nabi. Ya dah, kita kan cerita sih Nabi ni. Siti Aisyah ketika ada masalah tak bersetuju dengan Nabi, dia pun bagi hujah, Nabi bagi hujah, sama-sama tak jumpa titik temu. Kata Nabi, okey, kita cari orang tengah untuk selesaikan kita punya masalah. Coba bayangkan Nabi boleh mengalah dalam hal ini untuk panggil pihak orang ketiga untuk selesaikan masalahnya. Siapa lebih utama menyelesaikan masalah lebih daripada beliau? Iya, betul. Jadi masa itu di-offer sekali oleh Nabi, kata Nabi, kamu pilih siapa yang akan jadi orang tengah. Steady lah. Betul. Bukan sudahlah kita bergaduh, tak jumpa titik pertemuan. Contohlah macam kita tahu kata jawapan tu kita ada. Kita boleh kata, tak apalah, kita cari orang tengah. Lepas tu boleh cakap pula, you nak pilih siapa? Pasti steady. Lagi biasanya laki-laki ni kalau ego kan, mana boleh. Betul ya, Habib. Kalau tidak berfikir tentang tentang sikap yang berdasarkan dengan tasawur yang jelas, sikap berdasarkan dengan satu keputusan yang benar dan tidak hanya berdasarkan dengan emosi. Hebat Nabi. Kata Siti Aisyah, okey, orang tengahnya aku punya bapak, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Anggapannya mestilah ayah akan bela anak. Panggil Sayyidina Abu Bakar, dibagi tahu masalahnya. Sayyidina Abu Bakar masa tahu ada masalah antara Siti Aisyah dengan Nabi, dah geram dulu kepada Siti Aisyah. Sebab memandang pada nubuah Nabi tadi. Mana ada orang sanjung Nabi seperti mana Sayyidina Abu Bakar. Betul. Tengok-tengok anak ni bergaduh pula dengan Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah, ini bikin marah ni. Betul lah, kalau kita betul kan macam tu. Betul, sebab kedudukan Nabi yang begitu mulia di hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, kita ada masalah, so kita akan ceritakanlah, nanti putuskan siapa yang betul, siapa yang salah. Maka kata baginda Rasulullah tanya kepada Siti Aisyah, siapa dulu nak cakap, kita punya kes ini, siapa dulu cakap? Engkau dulu ke cakap atau aku dulu cakap? Kata Nabi. Kata Siti Aisyah mengatakan kepada Nabi, engkau dulu cakap, tapi cakap yang betul. Tapi itu dialog biasa lah. Dialog biasa. Gaduh kan? Dalam suasana pegaduhan rumah tangga suami isteri. Abang cakap betul-betul ya, jangan cakap itu. Okey. Itu standard. Tapi kata-kata Siti Aisyah itu tidak menyentuh sama sekali hati nurani Nabi, tapi menyentuh hati nurani Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa tu? Karena dianggap kurang ajar kepada Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, engkau suruh dia cakap betul, mula bila dia cakap tak betul? Sudah, pergi bergaduh dengan orang lain pula dah. Astagfirullah. Tangan pun sudah terangkat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tak boleh dengar kata-kata Siti Aisyah kepada Nabi yang mengatakan cakap yang betul. Tapi Siti Aisyah sebab isteri, dia cakap macam itulah. Ini perbezaan
perspektif Siti Aisyah melihat ini aku punya suami. Iya. Sayyidina Abu Bakar kata, bukan ini menantu aku. Ini aku punya nabi. Ini aku punya penyelamat. Jangankan anaknya, nyawanya Sayyidina Abu Bakar dikorbankan untuk Rasulullah. Apatah lagi orang lain. Betul. Jadi masa kata-kata itu dilihat dari perspektif yang berbeza oleh Sayyidina Abu Bakar terhadap Rasulullah, di sini dia naik marah. Ketika naik marah, Siti Aisyah lari, sembunyi di belakang Nabi. Tadi bergaduh. Kata Sayyidina Abu Bakar, mula bila dia cakap tak betul sehingga engkau suruh dia cakap yang betul. Kata baginda, aku panggil engkau nak selesaikan masalah aku, bukan nak pukul dia. Gentleman gentle lah Nabi itu. Serius tenang. Balik rumah, ini masalah belum dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini dah Sayyidina Abu Bakar naik panas, mana boleh selesaikan masalah kalau dia dalam keadaan beremosi. Iya, tak boleh jadi hakim lah. Tak boleh jadi hakim. Masalah berhenti di situ. Dia balik rumah, Nabi pun balik rumah. Geramnya Sayyidina Abu Bakar belum selesai. Marahnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar lagi lebih marah berbandingkan masalah yang terjadi antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Balik rumah. Dia nak tengah marah dengan nak tegur kepada putrinya. Balik rumah Rasulullah, didapati Nabi dah sembang-sembang bergurau dengan Siti Aisyah. Allahu akbar kabira. Kata Sayyidina Abu Bakar, marahnya belum selesai, masalah Nabi dah selesai. Allah, cepat betul. Hebat Nabi selesai. Di sini kita belajar, satu, bagaimana Nabi mengalah. Betul. Dalam kedudukannya yang top, tak ada lagi lebih tinggi daripada beliau. Tapi masih mengalah. Yang kedua, Nabi segera menyelesaikan masalah dan tidak masalah itu berpanjangan. Masalah berpanjangan akan meretakkan kasih sayang dan cinta antara suami istri. Lebih-lebih lagi kalau kerap timbul masalah antara pasangan suami istri. Dia macam tangguh menumpuk bertindih dia. Segera bila ada masalah, segera cari penyelesaian, berfikiran waras, berfikiran lebih ke hadapan, lebih mengingat kepada masa-masa indah berbandingkan kepada masalah-masalah yang pahit. Habib, kalau Habib cerita macam tu kan, kalau apa pengajaran yang saya dapat pula daripada cerita Habib tadi, Nabi, kalau istilah kita, Nabi layan isteri dia. Nabi layan. Macam isteri dia kata, Nabi macam kata, okey, kita cari orang tengah. Lepas tu isteri dia kata, okey, ambil ayah aku. Nabi boleh layan. Okey, ayah, tak ada masalah. Lepas tu bila dah tengok Sayyidina Abu Bakar nak marah, Nabi boleh pula. Nabi tak kata pun kat Siti Aisyah macam, tadi tak mau kawan. Seolah-olah macam tu lah kan. Macam kita. So, Nabi layan. Kita rasa macam salah pula kita macam kita tak layan isteri kita sebab nak banding kita dengan Rasulullah macam Itulah yang perlu kita ambil daripada sirah rumah tangga Nabi Muhammad SAW, supaya kita ini hidup dalam rumah tangga ada kesinambungan dengan rumah tangga Nabi Muhammad. Kalau tidak, untuk apa semua itu diceritakan oleh para sahabat, oleh para ulama sampai zaman kita. Namun bila yang bermasalah antara Nabi dengan istri Nabi, hal-hal yang terkait dengan syariat, di sini tak ada kompromi.